Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. So this is the topic for e-test form 5 tomorrow. First, vector. Second, quadratic function, fungsi kuadratik. Third, sistem persamaan. Okay, system of equation. Index and logarithm, progression and geometry coordinate. So, hari tu saya dah bagi modul lulus. Saya nak ambil beberapa soalan dari modul lulus. Kita mulakan dengan tajuk. Nak mula dengan tajuk apa? Kalau nak semua saya rasa mungkin tak sempat lah. Lagipun kebanyakannya kita dah buat dalam pra-e-test. Sebenarnya kita dah buat dah pun revision untuk topik-topik ini dalam pra-e-test kita. Okay, saya tak habiskan penandaan dalam kelas kick sebab saya anggap kita dah discuss hari tu, jadi awak boleh tengok daripada discussion kita hari tu. Dari segi pemarkahan semua. So dalam kelas kick memang saya tak habiskan penandaan. Tapi untuk e-test awak yang sebenar esok memang saya akan tanda habislah. Okey, semua lihat modul pintas Kedah yang saya telah share dalam grup. Saya akan share lagi sekali dalam grup awak, boleh terus tengok, tak payah nak scroll cari. Kita tengok soalan modul lulus Kedah, kita lihat soalan tajuk quadratic function. Kalau kita jumpa dulu quadratic function. Okay, siapa yang baru buka tengok saya pun tengah scroll ni cari soalan. Mana yang jumpa dulu. Kalau saya jumpa indeks dulu maka indeks lah. Okay, saya jumpa pada muka surat 16, page 16. Muka surat 16. Atau mungkin awak ada soalan yang nak tanya. Apa-apa soalan yang nak tanya boleh je tanya. Okay, page 16. Soalan dia. Solve. Bila solve, mesti nak cari nilai unknown. Unknown dalam soalan ni, unknown dia X. So find the value of X. Solve the quadratic equation X squared minus 6X minus 2 equal to 0 by using completing the square. Completing the square. Okay, ingat. Kalau completing the square, nilai di depan ini perkali dia mesti 1. The coefficient must be 1. Let's say, kalau saya ada soalan lain. 2x kuasa 2, tolak 12x, tolak 4 sama dengan 0. Katakan ini soalan dia. Ini 2. So kita tak boleh buat completing the square. Mesti jadikan perkali ini 1. Jadi macam mana cara dia? Kita perlu bahagi dengan nilai A. A kita 2. So bahagi dengan 2. Bukan 1 saja bahagi 2. Semua kena bahagi 2. So ini akan jadi x square minus 6x minus 2 equal to 0. Okay.
Ingat, kalau ini ada nombor, sebarang nombor, bahagikan dengan nombor depan. Ini kalau dia beri suruh guna cara completing the square. Nak cari X ini, dia ada 3 cara. Factorization, factorize. Okay. Ini pun saya ulang balik, ada yang terlupa. Factorize, formula, and completing the square. Kalau factorize, awak guna calculator, okay, awak gantikan nilai dalam calculator, awak dapat nilai whole number ataupun simple fraction, nombor bulat atau pecahan mudah, pecahan yang mudah. Okay, maka boleh guna factorization. Let's say jawapan awak X sama dengan 1/2 dan X sama dengan 3/5. Contoh ini jawapan dalam kalkulator. Awak tak boleh buat X tolak 1/2, X tolak 3/5. Salah. Ini bukan pemfakturan yang sebenar. Pecahan ini tak boleh tulis dalam faktor begini. Okey, mesti tukar. Ingat, cara penulisan ini salah. Patutnya 2 ni bawa depan, 5 ni bawa depan. Okey. Kalau cara ini salah. Kalau begini awak tulis salah. Ingat, pemfakturan dia ada sama dengan kosong. Mesti ada sama dengan kosong. Okey, formula. Apa pula formula? X sama dengan negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okey. Yang ketiga, completing the square. Okay, completing the square ni yang kita akan buat hari ini. Okay, daripada completing the square, ada beberapa maklumat yang boleh ditanya. Antaranya, minimum or maximum value, minimum or maximum point, minimum maximum point, axis of symmetry, dan mungkin dia suruh bina begini. Suruh cari what is the value of A, P, Q. Dia suruh cari apa nilai A, dia suruh nyatakan A, P dan Q. Dalam completing the square banyak soalan yang boleh ditanya. So saya balik kepada soalan ini. X squared minus 6x minus 2 equal to 0. How to use completing the square? Buat kurungan kuasa 2. Kemudian, okay, ini cara dia step dia, buat kurungan kuasa 2. Dan tolak 2 di belakang ini kita tulis di sini. Dan ada lagi satu sebutan di sini, ini kita buat tolak. Ini sama dengan kosong. Okay, ini rangka dia. Ini base dia. Kurungan kuasa 2, tolak 2. Tolak 2 ambil dari sini. Kalau sini tambah 2, sini tambah 2. Okey, yang ini sentiasa tolak. Ini sentiasa tolak. Saya ulang step dia. Okey. Saya tak tahu soalan awak ada completing the square ke tidak. Andai kata tak adalah keluar soalan completing the square dalam e-test, anggaplah ini sebagai revision untuk SPM awak pada tahun hadapan. Okay, first step, make sure the coefficient of A equal to 1. Okay, then we write the base, rangka dia. Kurungan kuasa 2, tolak 2 ambil dari sini dan tolak, ini sentiasa tolak, equal to 0. Okay, sekarang nak isi dalam kurungan. Nak isi dalam kurungan, ambil X di sini. Tolak, tolak. 6 ini kita bahagi 2. 6 ini perlu dibahagi dengan 2. 6 ini perlu bahagi dengan 2. So tolak 3. Kalau sini tambah, ini tambah. Kalau ini tolak, sini tolak. Okay. Tolak 2 tadi kita ambil dari sini. Ini sentiasa tolak. Apa nombor di belakang? Nombor di belakang adalah 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. So ini akan dapat 9. So
So x minus 3 squared minus 11 equal to 0. X minus 3 squared equal to 11. Okay. So x minus 3 ini square root. Ini square root 11. Tambah tolak. Ingat, square root akan ada tambah tolak. Square root akan ada tambah tolak. Jadi, dia akan ada tambah tolak square root 11 plus 3. Jawapan awak perlu tulis 2 jawapan. Andai kata awak nampak saya ada tersalah tulis, simbol ke tersalah kira, beritahu saja. Sebab saya pun terus buat saja ni. Tak semak mana-mana. Okay, square root 11 plus 3. Okay. Akan ada square root 11 plus 3 lagi satu negative square root 11 plus 3. So, x equal to 6.3166. Okay. Untuk jawapan okay, hati-hati. Untuk jawapan, pastikan awak tulis 4 angka bererti paling kurang. 6.3166. Ini negatif 0.3166. Andai kata ini kosong, ini 3 angka bererti. Awak tambah kosong di belakang ini untuk cukupkan 4 significant figures. Faham? Boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Cikgu. Okey. Sekarang daripada nilai ini saya ambil di sini. Kita nak tanya 4 soalan tadi. Ini kita nak nyatakan ini. Saya nak jawab 4 soalan yang saya beri ni. Okay, apa minimum, maximum value? Minimum ke maksimum? Nak tahu minimum atau maksimum, kita tengok nilai A di sini. A di luar kurungan. Atau awak boleh lihat di sini. Ini pun A juga. Ini A. A sama dengan 1. A sama dengan 1. A sama dengan 1. Ini positif. Bila positif, grafnya adalah U-shape. Bila U-shape, ini adalah minimum. Jadi minimum value kita akan ambil nilai yang di belakang ini. Okay, nilai di belakang. Negative 11. Ingat, A awak boleh ambil sama ada di luar kurungan. Luar ini tak ada nombor, maknanya 1. Ni maknanya 1 ni. Ataupun awak boleh ambil daripada original quadratic equation. Okay. So minimum value negative 11. What is minimum point? Minimum point mesti ada X dan Y. Point mesti ada X dan Y. Kita tahu ini negative 11, ini value dia adalah untuk nilai Y. X ni pula ambil dari sini. X tolak 3 sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi X kita sama dengan 3. Maka minimum point kita adalah 3, negative 11. Okey, kemudian axis of symmetry. Axis of symmetry, ambil sahaja nilai yang ini tadi yang kita buat ni. Ini adalah axis of symmetry. Kalau awak tulis 3 sahaja, salah. Axis of symmetry, faksi simetri, dia mesti ada persamaan. X sama dengan 3. Lagi, soalan apa lagi saya kata dia boleh tanya? Apa nilai A, apa nilai P, apa nilai Q? So kalau dia beri begini, okay, kalau dia beri begini, kita buat comparison. A kita adalah 1. A sama dengan 1. P kita, okay, ni dia bagi negatif. Sini pun negatif. Maka P ini sama dengan 3. Sebab negatif dengan negatif sama. Kena ambil kira simbol juga So P equal to 3. Lagi Q. Q ini ambil di hujung ini. Luar ni. So Q adalah negatif 11. Q sama dengan negatif 11. Ambil
simbol dia berbeza. So mesti ambil negatif. Okay, lagi satu daripada completing the square ini, ada lagi satu soalan dia boleh tanya iaitu sketch the graph. Tu soalan yang overall lah, overall tu. Secara keseluruhan dia nak tanya. Daripada completing the square, awak kena draw the graph. Sketch the graph. Kan draw, sketch the graph. Okay, biasanya kalau ni dia buat begini. Fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tolak 11. Ini fungsi kuadratik. Yang ini adalah quadratic equation. This is quadratic function, this is quadratic equation. Kita nak lukis graf ini. Okay, katakan saya nak lukis graf ini. Perkara pertama yang perlu tahu adalah x-intercept. Okay. Y-intercept. Ketiga, awak perlu tahu minimum or maximum point. Minimum or maximum point. Itu perkara yang penting. Nak tahu x-intercept, ini kalau soalan dia suruh sketch graph sketch graph. Dia banyak boleh tanya daripada completing the square ni. Banyak benda dia boleh tanya. Okay. X-intercept. Nak dapat x-intercept mesti ganti y ataupun fx sama dengan kosong. Nak cari y-intercept, kita kena gantikan x sama dengan kosong. Okay, bila nak cari x-intercept, kita ganti y sama dengan kosong. Okay, yang ini kan? Y sama dengan kosong. So, x tolak 3 kuasa 2 tolak 11 sama dengan kosong. Saya lebih sarankan pada awak sebab ini kebetulan memang kita dah buat. Yang ini memang kita dah buat ni. Kita memang dah dapat. Okay, sorry. Tadi, yang ini, kita dah dapat nilai x ni dari sini. Kebetulan kan? Memang bukan kebetulan. Soalan dia memang inilah tadi. Okay. Saya sarankan bila awak nak cari nilai x, kalau you tak buat completing the square, okay, kalau you tak buat completing the square ataupun kalau soalan tu tak suruh cari pun completing the square, awak ambil je terus daripada persamaan asal. Ini persamaan asal dia. X kuasa 2 tolak 6x tolak 2 sama dengan kosong. Awak perlu cari dia punya discriminant. B squared minus 4AC. Okay. Nak tahu sama ada dia greater 0, less 0, equal 0. Ini sebab saya ambil soalan yang sama Soalan yang sama dengan tadi. Jadi kita tahu mesti ada dua nilai ni. Bila dah ada dua nilai baru kita solve cari x. Okay, sebab ni saya ambil soalan tadi. Jadi kita memang dah tahu. Ada soalan awak akan dapat kurang kosong. Bila kurang kosong, awak tak perlu pun solve x ni. Sebab apa saya pesan begini, ada murid dia solve ini dulu tanpa cari discriminant, the value of discriminant.
Okay. Dia cari nilai X tanpa cari dulu diskriminan. Bila dia selesaikan, dia tak dapat nilai X. Dia tak boleh cari nilai X. Sebab apa? Sebab kes soalan itu adalah kes yang kedua. Maknanya no root. Tak ada nilai X. Sebab tu sebelum you solve the value of X, you need to find the discriminant. The value of discriminant. Ini yang utama dulu. Sebelum you solve. Okay? Faham ke setakat ni? Faham. Ada nak tanya, sila tanya. Ayat saya terbelit-belit, awak tak faham, nak tanya, tolong tanya. B ni negatif 6, negatif jangan lupa ambil. B negatif 6. Tolak 4, 4, A is 1, C is negative 2. Negatif jangan lupa ambil. So you substitute in the discriminant, you get 44. So greater than 0. Bila greater than 0, kita tahu dia ada 2 different root. Baru kita solve. Kita solve. Okay. So tadi dah solve guna. Tadi kita dah tulis dah penyelesaian X tu ada 3 cara. So kita dah guna CTS. Saya tak nak ulang caranya. So kita dapat tadi X sama dengan 6.3166 dengan negatif 0.3166. Okay. So step pertama ni tadi kita dah dapat X-intercept. X-intercept dah dapat. Ini adalah X-intercept. Okay. Kemudian langkah kedua nak cari Y-intercept. Y-intercept gantikan X dengan kosong. Nak cari ini langkah kedua. Nak cari Y-intercept. So nak cari Y-intercept X mesti sama dengan kosong. Jadi F0 equal to 0 minus 3 squared minus 11. So ini dapat negatif 3. 9 negatif 2. Negatif 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 11, negatif 2. Okey, dah selesai untuk Y-intercept. Okey, yang ketiga, langkah ketiga nak tahu minimum atau maximum point. So dari tadi, X tolak 3 kuasa 2 tolak 11 sama dengan kosong. Kita dah tahu minimum point. Okey, sebab A dia tadi kan. Minimum point kita adalah 3, negatif 11. So ini dah dapat. Baru kita boleh lukis graf, sketch graf. Kita tahu dia adalah U-shape. Sketch bukan plot sketch. Ini X, ini Fx. Kita tahu dia punya pintasan X. Pintasan X kita tulis negatif 0.3166 dan 6.3166. Okay, U-shape. Kalau you nak lukis U dulu, baru you lukis ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, minimum point dia 3, negatif 11. Y-intercept dia negatif 2. So ini sebenarnya tak ni pun tak cantik lah graf saya ni sebenarnya. Sebab negatif 2 dengan negatif 11 ni terlampau dekat. Okay. Seeloknya saya kena buat begini. Dia runcing sikit. So ni negatif 2, ini negatif 11. Seeloknya macam tu lah, ada jarak sikit. Dan ini negatif 0.3166, ini 6.3166. Okay, boleh faham?
So far can je. Ada soalan dia tanya daripada graf apa axis of symmetry. So axis of symmetry ambil yang tengah ni saja, dia pintas pada paksi X. So X sama dengan 3. Okey dah, saya rasa fungsi kuadratik saya dah bincang. Using formula dah sudah, ada formula alpha beta. Alpha beta perlu ke? Hari tu kita ada buat kan alpha beta kan? Awak ada soalan nak tanya dalam modul pintas ni. Saya nanti sekarang saya bincang nanti kan awak rasa senang sangat saya bincang ni. Kita Cikgu, semua tak buat. nak tanya untuk yang CTS tu kan cikgu. Kalau kita buat computing the square kan kita dapat untuk dapat main atau max point kan cikgu. Ya. Kalau soalan tu kita boleh ke kalau soalan tu tanya express express dalam vertex form, kita tak payah guna computing the square kan cikgu. Kita boleh guna cara lain kan, macam cari axis of symmetry je terus. Cari apa? Kalau soalan suruh express in vertex form, kita tak perlu guna computing the square kan cikgu. Kita boleh guna kaedah lain kan cikgu. Macam kaedah kita cari guna formula axis of symmetry. Okey, kalau soalan tu dia sebut mengenai completing the square, mesti guna completing the square. Okey, kalau dia tak sebut, maknanya awak bebas guna cara apa pun. Untuk nak cari minimum atau maximum point. Okey. So tak perlulah. Okey, alright. Terima kasih cikgu. Okay. Ada soalan lain? Alpha beta saya dah terangkan. Alpha beta saya dah terangkan sebelum ni kan? Untuk perbincangan Prague test tu. Okey, ada dah. Okey, tadi yang Mukhris tanya mengenai vertex form, intercept form, general form kan? Biasanya Mukhris bila dia tanya minimum atau maximum point, kalau dia tanya minimum atau maximum point, itu biasanya memang kita guna completing the square. Yang awak sebut tadi, sebab yang vertex form, mungkinlah soalan ada tanya, write in vertex form. Awak dah lupa mana vertex form. Inilah vertex form. Dia tak sebut pun mengenai completing the square. Dia tak sebut mengenai completing the square, tapi dia sebut mengenai vertex form. Write in vertex form. Hence, selepas itu seterusnya cari dia punya maximum point, minimum point. Vertex form ini adalah CTS ni. Dia tak sebut CTS tapi dia sebut vertex form yang ini. Memang kalau nak cari maximum minimum point kita guna ini Mukhris. Kalau intercept form, kalau intercept form, Fx sama dengan A, X tolak P, X tolak Q. Ini intercept form. Yang ini, katakan ini 2, X tolak 4, X tolak 8. Dari sini pun sebenarnya boleh cari minimum maximum point macam yang Mukhris kata. Kita cari X intercept. Maknanya Y sama dengan 0. 2, X tolak 4,
X tolak 8 sama dengan kosong. Jadi X kita, X tolak 4 equal to 0. So X equal to 4. X minus 8 equal to 0. X equal to 8. Okay. Ni baru saya teringat. Pernah ada soalan senang macam ni tapi murid tak tahu nak jawab. Dia beri begini, lepas tu dia suruh cari maximum or minimum point. Okay. 48 kita tahu dia punya x-intercept. Katakan graf dia begini. What is axis of symmetry? Dia beri ni, tapi dia suruh awak cari axis of symmetry. Ingat, axis of symmetry adalah yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni apa? Ini 6. So X sama dengan 6. Kemudian dia suruh cari apakah what is minimum or maximum point. Di sini maximum minimum point dia. Okay, di sini minimum maximum point. Macam mana nak cari? X dah ada. Y yang kita tak ada. Macam mana nak cari Y? Masukkan dalam function ini. 6 tolak 4, 2. So maknanya kita cari F6. 6 tolak 4, 2. 6 tolak 8. So 2 darab 2 darab negatif 2. So ini dapat negatif 8. So ini adalah 6 negatif 8. Dari sini kita boleh dapat juga minimum point. Axis of symmetry and minimum value. Hati-hati. Ada pernah tahun bila saya tak ingat keluar soalan dia bagi bentuk macam ni, dia suruh cari axis of symmetry. Mungkin bukan SPM kot, mungkinlah trial ke apa, tak ingat saya. Tapi memang dia beri begini, dia suruh cari axis of symmetry. Murid blur nak buat macam mana. So macam ni lah. X intercept, gantikan Y sama dengan kosong. So kita tahu this is X intercept. So we know this is the graph. And axis of symmetry must be in the middle. So 4 plus 8, 12 divided by 2 because we want the middle. So divide by 2 we get 6. So axis of symmetry X equal to 6. So how to get the point? We know this is 6 for X. How to get Y? We substitute the value of X into the function. Okay? Faham? Okay, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Saya bimbang ada murid yang confuse pula mengenai intercept dengan vertex. Intercept yang ini, vertex form yang ini. Kalau general form yang macam biasa ni. General form yang ini. Ni bukan kosong lah, ni fx. Okay? Okay. Nak pergi log ni. Sekarang saya pergi soalan lain, sekarang dah tak ingat, dah tak sempat log lah. Ni pun ada berapa minit lagi. Awak macam memang tak buat langsung je modul lulus ni bila cikgu tak suruh, awak pun tak buat Betul ke saya kata? Betul ke hipotesis saya? Betul ke cikgu? Bertuah semua. Form 4 sampai cari nak jawapan, kata dah buat semua. Yang form 4, murid form 4. Macam diorang pula nak SPM. Okey, awak tengok soalan modul lulus tu. Nak soalan apa? Indeks ke log? Cepat, masa tak banyak ni. Nak indeks saya ambil indeks, nak log saya ambil log. Log Ataupun ke nak dua-dua. Log, dua orang cakap log. Sekejap, saya cari sebab banyak jumpa set.
Okey. Dua-dua je Azizin. Sekejap. Tadi dah jumpa dah lari kat soalan. Awak jangan salah faham Index log tu termasuk set tau. Sudah. Cikgu tiga-tiga lah cikgu. Index log tu termasuk set. Jangan ingat index dan log saja. Sekejap. Aduh yai. Tadi saya dah jumpa dah soalannya. Okay, saya pergi index dulu. Jasmine pun nak index Sekejap saya cari. Kalau awak dah jumpa soalannya, awak bagi tahu saya yang mana yang nak ditanya, yang awak rasa awak tak boleh jawab ke. Tidaklah saya boleh jawab, tapi saya cubalah. Sekejap. Kalau ada bagi tahu, cakap je muka surat berapa. Saya ambil soalan yang memang semua orang ada. Yang saya dah bagi dalam group. Macam mana boleh terlari ni? Okay. Soalan indeks. Awak ni tunggu saya tulis soalan ke? Awak pun tengok juga ni. Tua awak ni kadang tunggu cikgu tulis ni. Ada yang dah jumpa? Ke surat berapa? Yang log ni mengenai kuasa negatif. Kadang-kadang murid ada tersilap bila kuasa negatif. Surat 64. Jasmine dah jumpa. Okey, muka surat 64. Nombor berapa nak tanya Jasmine? Nombor 3A ke? 3A. Okey. Tunjukkan. Okey. Cikgu pun baru nak buat ni 3A muka surat 64. X tolak 3 sama dengan 3 kuasa 2 3X tambah 5. Okey. Dari yang banyak sebutan pergi kepada satu sebutan. Awak jangan dari sini pergi kiri, dari kanan pergi kiri. Yang banyak sebutan pergi ke yang paling sikit sebutan. Baik. Soalan dia ni dia suruh tunjuk, show that. Awak untuk indeks, awak perlu tukarkan menjadi base terendah. The smallest base. Okay, ini 3 power of 2x. So 9 we change to 3 power of 2. 3 kuasa 2, 9. Yang ini buat kurungan. Per 3 kuasa 81. 3 kuasa berapa? 3 kuasa 4. 4. So ini X tolak 3. Okay. 3 power of 2X. Multiply 3 power of, ini darabkan, 8X plus 2. Over 3 power of, ini darabkan, 4X minus 12. Okay, saya combinekan dia. 3 power of 2x sebab dia sama base. Jadi kuasa dia kita boleh combine. Bila darab kita tambah. Kurungan buat kurungan untuk sebutan ini. Tolak. Tolak sebab bahagi. Tolak 4x minus 12. Okay, next. 3 power of 2x. Selesaikan. 8x plus 2. Okay, minus 4x. Minus plus. Apa kesilapan murid yang biasa dia tak buat kurungan. Bila tak buat kurungan, dia tolak 4x, tolak 12. Sedangkan minus and minus
plus. Nampak tak? Dia careless di sini. So sayanglah. Dia 3 power of 2x plus 8, 10 minus 4, 6. 6x. 2 plus 12, 14. Ni 1 ke 7 ni? Lima saya salah tulis. Oh 5. Tolak, tambah. Ada yang saya salah tulis tak ni? Okey, di sini. 3 kuasa, ini betul tak ni? 2x tambah 2. 2 tambah 14. Bila kita factorizekan, dia jadi 3x tambah 7. Kenapa dia 5? Kalau 5, maknanya kat sini dia dah salah dah ni. Ni, soalan dia bagi 5. Soalan dia bagi 5. Okay, soalan dia bagi 5. Kita dapat 7. Okay, kita double check dekat sini. Kalau tolak, memang ini akan buat kurungan. Kena buat kurungan. So, tolak 4x. Tolak dengan tolak jadi tambah. So, tambah. So, kalau tengok pada soalan dia, dia dapat positif 10. Jawapan tadi dia bagi kan. Kot ada kesilapan pada jawapan ni. So ini adalah 3 power of 6x plus 10. Okay, kalau ikut sini, kita tengok Plus 10. Plus 10 ini, plus 10 maknanya sini ada tolak. Tolak 2. Kita tengok pada soalan. Saya ada salah tulis soalan tu. Tambahkan tu. Tambah 1. Tambah 1. Ini tambah. Betul lah. Sini betul. Tak ada. Saya rasa kesilapan pada jawapan dia ni. So jawapan dia sepatutnya plus 7. Okay. Adakah yang setuju dengan saya? Atau ada yang awak nampak kesilapan saya? Siapa yang setuju? Ada yang setuju dengan saya? Itulah. Dia kalau ikut jawapan dia ni, tambah 10 ni bermakna ini negatif. Sebab negatif 2 plus 12 ni positif 10. Negatif 2 plus 12, negatif 2 plus 12 positif 10. So maknanya sini patut, kalau dia nak jawapan macam ni, ini sepatutnya negatif. Ini negatif. So soalan dia dah tersilap ni. Okay. Tapi apa-apa soalan indeks, pastikan awak tukar kepada smallest base. Okay, awak tukar kepada smallest base. Kemudian combinekan. Yang ini hati-hati bila combine. Okay, mesti kurungan. Ini pun sama. Okay, dia akan efek pada jawapan ini. Okay, kemudian kita ada 5 minit lagi. Soalan log Soalan log. Sempat lagi ni kalau awak nak buat hari ni soalan modul ni, tak ada jawapan lah. Kalau awak rasa nak pecah kepala, pening kepala sikit, awak buat modul cemerlang. Modul cemerlang tu memang adalah jawapan, tak ada cara kira, ada jawapan akhir saja. Mungkin awak nak try yang modul cemerlang pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak rasa nak refresh awak punya basic, awak buat modul lulus ni. Yang log. Okay, log. Ada soalan tak log yang mana? Nak tanya. Soalan muka surat 81 boleh? Muka surat 81, nombor 2. Boleh tak?
Senang sangat pula Kang, saya buat Kang. Awak rasa rugilah pula. Boleh? Cikgu kalau muka surat 83 nombor 5. 83. Nombor 5. Okey. Kalau saya terlajak sikit, minta maaf lah ya. Habis awak punya rehat. Okay, page 83. Number 5. Show that 2 log 6 to the base of 3 plus 2 log 2 equal to 2. Okay. Kita ambil dari kiri. Macam mana nak buat ni ya? Jom, tolong saya. Okay. Kita tukar kepada macam mana nak mudah. Dah try ni. Kalau ada idea bagi tahu je Saya try je ni. Tak tahulah dapat ke tidak ni. Sama ada kita guna log 10 terus. Kalau you guna log 10, sekejap saya try. Log. Kalau guna log 10, ini saya dapat 1.2263. Sekejap saya try jap. Kalau ada yang dapat idea terus saja share saja. Jimat sikit masa. Saya guna log 10. Saya guna log 10 sebab soalan ni dia tak maklumkan without using calculator. So kita bebas nak guna calculator pun tak apa, tak ada masalah. So, saya guna log 10, change of base. Log 10 ni lah yang paling mudah lah. Over log 3 to the base of 10. 2 divided by log 6 to the base of 10 over log 3 to the base of 10. Yang ni faham tak? Faham. Yang ni boleh faham? Okay. Plus 2 log 6 to the base of 10 over log 2 to the base of 10. Kita tukar base 10. Awak kalau start mengenai pengiraan ni, awak guna log base 10 saja. So ini pun saya tukar. Log 6 to the base of 10 over log 2 to the base of 10. Yang kecil mesti di bawah, yang besar ni di atas. Base mesti sama. Boleh? Okay, yang kiri ni bila tekan kalkulator hati-hati. Tekan kalkulator pun saya risau awak ni. Kadang awak tahu cara dia tapi awak careless tekan kalkulator. Tekan yang ini dulu. Tekan pembawah dulu. Denominator first. Then 2 divide by answer. Selepas you dah tekan ini, 2 divide by answer. So you dapat ni. Okay, yang ini pun sama. Tekan bawah ni dulu, then 2 divide by answer. So you get this. So you plus, you get 2. So should. Faham?
Boleh faham? Kalau rasa stuck dengan log, kan, you guna log 10 je. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Malu-malu semuanya. Mungkin semuanya tak sabar nak exam esok. Malu nak tanya soalan kat cikgu ya. Okey, besok kita jumpa waktu 10.45. Boleh? Kita akan ada perjumpaan meet dulu. Lepas tu saya terangkan sikit-sikit, baru saya bagi link semua. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, Terima teacher. kasih cikgu. Okey.